Right, seterusnya kita lihat pula aplikasi dalam kehidupan. Bila kata aplikasi ni lebih kepada ciptaan manusia. Kalau fenomena semula jadi tu natural lah, ciptaan Tuhan. Okey, yang pertama adalah periskop berprisma. Okey, periskop berprisma. Okey, periskop kita tahu biasa kita dengar periskop untuk kapal selam kan. Orang yang berada dekat dalam kapal selam boleh melihat objek dekat atas permukaan air. Okey, yang menggunakan kapal selam lah. Dia menggunakan periskop. Okey. Okey, periskop berprisma ni, dekat dalam periskop tu kita letak prisma kaca yang ni ABC dengan DEF. Okey. Segitiga ni ABC DEF ni adalah prisma kaca Okey, jadi kegunaan periskop untuk melihat objek di sebalik penghalang. Okey, untuk melihat objek di sebalik penghalang. Contohlah kita nak tengok dekat belakang penghalang dinding ni tak boleh nampak kan. So kita gunalah periskop. Okey, guna periskop kita boleh nampak objek dekat belakang penghalang tu ataupun dekat sebelah sana apa dia. Okey. So syarat untuk buat periskop berprisma mesti ada 2 buah prisma bersudut tegak. Okey, prisma bersudut tegak yang dipasang pada hujung tiub yang panjang. Inilah. Okey, dia macam dalam satu casing ni. Okey, bahagian atas dan bawah tu ada prisma kaca Okey. Jadi cara susunan dia mesti macam ni Kalau kamu nampak dia punya hypotenuse prisma tu AC mesti selari dengan DF. Ni. DC AC mesti selari dengan DF. Dia punya hypotenuse AC tu selari dengan DF. Sebab pantulan dalam penuh tu berlaku dekat bahagian hypotenuse tu. Okey, dekat bahagian hypotenuse. Sebab kita tahu kan segitiga ABC tu segitiga bersudut tegak. So akan ada sisi hypotenuse Okey. Sinar cahaya dari objek menuju secara normal ke sisi AB prisma atau melalui bukaan periskop. Okey, jadi cahaya daripada objek tu, dilukis objek tu sebagai anak panah tu arrow yang warna purple tu. Okey, jadi cahaya daripada objek masuk dekat A dengan B. Okey, dekat A tu dengan B dia tak bengkok lagi. Okey. Bila sampai dekat permukaan AC, okey, dia tak bengkok. Okey, jadi sudut tuju ialah 45. Okey, kalau kita zoom in kat sini, 45 tu adalah di sini Okey, ini adalah sudut ini adalah garis normal Cik Lukin ni. Ini adalah garis normal. Okey, jadi kita zoom lagi. Sudut dekat sini ni, sudut tuju ni adalah 45. Yang ni pun 45. Sebab apa? Yang ni 90. Okey, sudut A sudut dekat B 90, sudut dekat A 45 lah. Jadi sudut yang tuju dekat sini adalah 45. Iaitu bila 45 lebih besar daripada 43 kan. Prisma kaca kat sini dia pakai berapa? Dia bagi kat sini sudut genting prisma 42. Dia kurang sikit lah daripada kaca. Kaca 43. Yang ni prisma ni 42. So still sudut tuju lebih besar pada sudut genting. Okay, sudut tuju lebih besar pada sudut genting. Jadi sebab itulah cahaya masuk dekat A tu kena dekat hypotenuse AC. So dia mengalami pantulan dalam penuh and then cahaya tu terpantul turun ke bawah. Okay, cahaya tu terpantul turun ke bawah. So tak ada lah cahaya yang keluar dekat bahagian hypotenuse tu. Dia terus terpantul ke bawah. Sebab pantulan dalam penuh berlaku kerana sudut tuju 45 darjah lebih besar pada sudut genting prisma 42. Okey, sebab cahaya tu dalam kaca kan. Dalam kaca nak keluar kat sebelah hypotenuse tu adalah udara. That's why lah ketumpatan optik tinggi ke ketumpatan optik rendah. Okey, samalah dekat kawasan B pun. Lalu dekat B, pergi dekat yang bahagian bawah ni pun 45 juga. Okey, so pantulan dalam penuh berlaku. Then cahaya tu turun ke bawah. Okey, tengok masuk dekat D pula Okey, dekat D pun yang ni kita kena buat garis normal. Okey, ni garis normal. Yang ni pun garis normal juga. Okey, so sudut dekat sini pun 45 juga. Sudut yang ni pun 45. Itu adalah sudut tuju dekat yang bawah ni.
Okay, so bila 45 lebih daripada 42, pantulan dalam penuh berlaku. Jadi cahaya itu terpantul dekat hypotenuse DF. Okay, cahaya itu terpantul dekat hypotenuse DF dan bergerak ke kanan. Cahaya daripada atas turun, kena dekat DF, terpantul, pantulan dalam penuh, lalu dekat ke kanan and then masuk ke mata pemerhati. So image tu terbentuk dekat ni lah. Okay, dekat depan mata pemerhati and then masuk ke dalam mata lah. Kita nampak image tu. Jadi kiranya setiap cahaya yang masuk dekat dalam periskop ni, pantulan dalam penuhnya 2 kali. Iaitu dekat A dengan D. Okay, lepas tu dekat C dengan F tu. Okay, dia mesti berlaku dekat bahagian hypotenuse. Okay, macam tu lah. Okay, lepas tu, okay, image yang pemerhati tu lihat adalah tegak dan sama saiz. Maksudnya kalau objek yang kita tengok tu, katakanlah tinggi dia ni 10 cm. Okay, objek tu asalnya 10 cm, jadi image yang pemerhati tu nampak pun adalah ini pun 10 cm juga. Dia saiz dia sama. Dia bukan dia makin membesar ke makin mengecil, bukan. Sebab kita tak guna kantar lagi. Okay, insyaAllah lepas ni baru kita belajar kantar, baru ada image tu besar kecil. Okay, yang ni sama je. Okay, itu adalah periskop berprisma. Dia pantulan dalam penuh je lah, dia tak ada pembiasan. Penyebaran pun tak ada. Okay, seterusnya adalah gentian optik ataupun kita panggil fiber optik. Okay, gentian optik ataupun fiber optik. Okay, so teknologi ni diguna dalam telekomunikasi dan perubatan. Okay, contoh telekomunikasi yang sekarang lah kita tengah pakai ni dekat rumah kamu, Unify ke Maxis Fiber ke, yang mana guna kita panggil sebagai fiber tu kan. Kalau yang famous dekat negara kita ni lah Unify dengan Maxis Fiber. So kita punya data sekarang ni dihantar dalam fiber optik. Okay, fiber optik tu. Kalau macam kita pakai data phone kita dia pakai gelombang kan. Dia pakai gelombang pergi hantar dekat menara tu, menara pemancar tu. Kalau kita pakai yang wifi, biasanya akan guna fiber optik. Okay. Okay, untuk fiber optik dia ada gentian plastik dan kaca. Okay, dia ada gentian plastik dan gentian kaca. Sama ada orang pakai kat plastik atau kaca lah. Okay, yang tulen. Tulen ni bermaksud dia bahan tu memang tak ada campur-campur bahan lain lah. Dia original, kalau kaca dia kaca dia. Kalau dia plastik dia tak ada campur logam bahan-bahan luar. Okay, untuk fiber optik dia ada 2 teras. Okay, teras dalam dan teras luar ataupun ada panggil juga penyalut. Okay, kat sini dia gunakan teras warna kuning dan penyalut dekat warna biru tu ataupun kuning tu dipanggil juga teras dalam, penyalut tu juga dipanggil teras luar. Okey, teras dan penyalut ni mempunyai indeks biasan yang berbeza. Okey, teras dalam, dia beritahu teras dalam indeks biasan dia tinggi. Dibalut oleh penyalut dengan indeks biasan dia rendah. Jadi maksudnya teras dalam ni dia punya nilai N dia tinggi. Penyalut ni nilai N dia rendah. N ni kita belajar apa? Indeks biasan. Okey, N ni adalah indeks biasan. Okey. Jadi apa kaitan indeks biasan dengan ketumpatan optik? Okey, yang ni pun ada dah kita sentuh sebelum ni. Kalau bahan tu indeks biasan tinggi bermaksud ketumpatan optik dia pun tinggi. Okey, indeks biasan tinggi, ketumpatan optik dia tinggi. Sebab tu kalau kita buat pengiraan, kalau indeks biasan udara dengan vacuum nilai dia 1.00 kan. Bila masuk dekat bahan lain, contohlah masuk dalam kaca, indeks biasan dia jadi 1.1. Masuk dalam air jadi 1.3. Masuk dalam belian, indeks biasan dia jadi 2 kan. Jadi makin besar nilai N, makin bertambah nilai N, makin bertambah nilai ketumpatan optik bahan tu. Jadi sebab tu kat sini cuma dia tak cakap lah kat sini. Dekat dalam penerangan ni dia bagi tu indeks biasan teras lagi tinggi daripada indeks biasan penyalut. Bermaksud teras ni tumpat lah. Teras ni bahan yang tumpat. Ketumpatan optik dia tinggi. Penyalut ni kurang tumpat. Sebab
cikgu lebih suka guna istilah tumpat dengan kurang tumpat tu sebab kita dah belajar daripada awal tadi, pantulan dalam penuh, cahaya daripada bahan ketepatan tinggi ke ketepatan rendah kan. Okey, isyarat cahaya masuk dari hujung gentian optik akan mengalami pantulan dalam penuh berturut-turut. Okey, pantulan dalam penuh berturut-turut. Maksudnya pantulan dalam penuh tu berlaku banyak kali lah. Banyak kali. Di dalam teras sehingga sampai di hujung yang satu lagi. Okey, kat sini dia punya gambar dia. Okey, isyarat cahaya tu yang warna merah tu dalam ni. Okey, kalau kita nampak fiber optik tu dia dalam keadaan bengkok So dia daripada atas bengkok turun ke bawah pergi ke kanan. Itu fiber optik dalam keadaan bengkok. Jadi cahaya yang masuk dalam fiber optik tu kalau kita nampak pada mula-mula ni dia masuk dalam keadaan daripada luar, daripada udara masuk ke dalam teras. Teras ni bahan yang tumpat, jadi sebab tu kita nampak cahaya, isyarat cahaya merah tu dia membengkok mendekati normal Inilah ni sudut 7, yang ni sudut biasan. Ni I, ni R. So dia mendekati normal. Okey. So bila dah masuk ke dalam bila dah masuk dalam teras tu, so cahaya merah tu terpantul dekat sini. Dia terpantul dekat bahagian atas and then bergerak ke bawah terpantul. Dia akan mengalami pantulan dalam penuh banyak kali lah. Dekat dalam teras warna kuning tu. So kat sini kita nampak bahawa walaupun fiber optik tu bengkok, walaupun fiber optik tu dalam keadaan bengkok ke, cahaya dekat dalam fiber optik tu masih lagi dapat bergerak. Sebab kita dah belajar selama ni, cahaya bergerak lurus kan. Jadi walaupun fiber tu bengkok, jadi pantulan dalam penuh berlaku tu menyebabkan cahaya tu masih lagi dapat bergerak dalam fiber optik tu. Sebab pantulan dalam penuh tu berlaku dalam fiber tu. So kat sinilah pantulan dalam penuh. Yang ni semua pantulan dalam penuh. Yang cikgu tanda warna hijau tu. Sebab tu teras tu kena bahan yang tumpat. Sebab pantulan dalam penuh mesti berlaku dekat dalam medium yang lebih tumpat berbanding penyalut. Penyalut tu mesti kurang tumpat. Kalau penyalut tu lebih tumpat, cahaya tu keluar lah. So tak adalah pantulan dalam penuh. So isyarat tu tak dapat dihantar lah. Sebab tu kaitan dia dengan kita guna internet yang laju sekarang, kita boleh download banyak benda cepat je kan. Sebabnya kita punya data tu dihantar dengan kelajuan cahaya. Kan, data kita tu dihantar dengan kelajuan cahaya. Kita tahu cahaya sangat laju kan. Kalau kita kira nilai kelajuan cahaya 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Laju ni kan. Dalam masa 1 saat dia bergerak sejauh 3 darab 10 kuasa 8 meter. Sebab tu kita punya speed untuk internet fiber ni memang laju. Sebab data kita dihantar dengan menggunakan cahaya, teknologi lah canggih. So kalau macam kita punya handphone pakai gelombang kan, gelombang mungkin slow sikit lah. Berkaitan dengan cuaca, kalau hujan ke apa terganggu. Yang ni isyarat cahaya. So sebab tu dia letak dekat dalam tanah kan. So tak ada gangguan lah, hujan ke apa okey je Boleh So pantulan dalam penuh fiber optik. Boleh itu. Satu lagi. Pemantul mata jalan. Pemantul mata jalan reflektor yang ada dekat jalan, contohnya dekat lebuh raya ataupun jalan-jalan yang ni lah yang baru kan, ataupun jalan yang kadang-kadang dia tak ada lampu jalan dekat situ, so dia ganti, dia letak reflektor ni reflektor ni cikgu tak pasti kamu perasan ke tak, biasanya kalau lampu kita suluh tu, lampu kereta, lampu kereta kita suluh pada reflektor tu baru kita nampak dia macam menyala. Kalau kita tak suluh, lampu kereta kita tak suluh, tak nampak lah. Sebab tu nama dia pemantul mata jalan. Maksudnya kalau kereta kita lalu dekat jalan tu, nampak dia bercahaya, maksudnya itulah pemantul mata jalan. Yang bercahaya tu bukan sebab ada bateri ke apa dalam tu. Sebab cahaya tu datang daripada lampu kereta kita, terpantul dekat dalam pemantul tu and then masuk balik ke mata kita. That's why kita nampak seolah-olah macam dia menyala kan. Sebenarnya dia memantulkan cahaya dari lampu kereta je. Ada sesetengah yang ada lampu kan, ada setengah yang
ada sesetengah pemantul tu memang dia ada guna tenaga solar. Yang dalam buku teknik tunjuk adalah pemantul yang tak ada apa-apa. Maksudnya dia akan nampak bercahaya bila ada cahaya lampu kereta yang suluh. Waktu malam je lah nampak benda ni. Okay. Biasanya dekat inilah jalan yang tak ada lampu, kawasan yang tak ada lampu jalan. Okay. So pantulan dalam penuh tu berlaku dekat dalam reflektor tu. Inilah. So cahaya masuk daripada atas, pantulan dalam penuh berlaku dalam reflektor tu and then terpantul keluar balik dekat bawah masuk ke mata kita. Dia sebagai inilah panduan kepada kita supaya kita tak terbabas ke kan. Sebab waktu malam kan jalan dah tak nampak sangat kan, dia punya gelap dia tu. So kita fokus pada itulah cahaya reflektor tu pemantul tu. Okey, untuk daripada guide kita supaya tak terbabas ke. Okey. So cakap pasal ni pula, gentian optik ni ada satu lagi kita panggil sebagai endoskop. Okey. Kalau kamu nampak dalam point tadi, dia kata telekomunikasi dan perubatan. Telekomunikasi tu macam kita bincang tadi lah, banyak tentang fiber tu fiber optik yang guna untuk internet. Okey, selain pada tu fiber optik juga guna untuk perubatan, kita panggil sebagai alat tu endoskop. Okey. Endoskop ni dia like macam kamera yang dimasukkan dalam badan pesakit. Contohlah nak tengok pesakit tu ada ulcer ke dalam perut ke, ada ulcer ke ataupun perut dia macam mana kan. So kamera tu akan dimasukkan ke dalam mulut pesakit and then lalu dekat esophagus dia. Jadi kamera tu dekat depan, jadi wayar yang sambung dengan kamera tu adalah wayar daripada fiber. Wayar daripada fiber optik. So masuk dalam perut, so kamera tu akan ambil lah gambar dalam perut tu apa, ada ulcer ke tak. Macam tu. Ataupun itu kita panggil upper endoskop. Endoskop bahagian atas. Ada juga endoskop dekat bahagian bawah. Yang ni untuk nak tengok usus. Usus pesakit. Biasa ni kalau orang yang disyaki ada kanser usus, jadi doktor akan masukkan endoskop daripada bawah. Daripada ni lah punggung dia. Masuk dalam tu. Nak tengok usus dia tu macam mana. Ada kanser ke tak? Kanser tu dah besar mana? Sebab tu kalau kita nampak usus kita belajar sains tu kan, usus kita kan panjang dan juga kita panggil bengkok-bengkok semua tu kan, melingkar-lingkar tu. So dengan adanya fiber tu, maksudnya walaupun dia masuk dekat kawasan yang usus yang berbelit-belit tu, kamera tu masih lagi dapat ambil gambar dalam usus tu. Sebab ada ni lah pantulan dalam penuh tu. Pantulan dalam penuh tu berlaku dalam fiber tu yang bersambung dengan kamera dekat depan tu. Jadi walaupun usus kita bengkok, so kamera tu dapat masuk dan juga fiber tu dapat bergerak dalam usus kita tu. So dapat ambil gambar lah. Dia tak ada apa pun, dia bukannya nak letak ubat ke apa, dia just nak ambil gambaran sebenar dalam usus, nak tengok macam mana. Kan takkanlah nak operate kan, baru nak tengok. Sebab tu kena tengok dulu, hantar kamera dulu tengok, kalau dah teruk ke apa, baru buat operation. Kalau tak teruk, tak apalah. Itu nama dia endoskop, bidang perubatan. Boleh, dia menggunakan fiber optik juga.